Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam. Saya PK Ham ya, ATMGS. Jadi saya permudahkanlah ya. Kerana saya rasa kebanyakan ibu bapa anaknya telah bersekolah selama 6 tahun di sekolah rendah. Jadi peralihan ini ke sekolah menengah terutama untuk pelajar tingkatan 1 mungkin tak berapa berbeza sangatlah ya, cuma uniform tu kena tukarlah, tak boleh pakai uniform yang lama. Okey, saya sedang uploadkan bahan PowerPoint. Tak apa, saya ingat saya teruskan juga. Jadi untuk sesi persekolahan 2 minggu yang pertama ni tidak secara bersemuka ya, secara PDPR, maknanya pelajar di rumah. Jadi kalau boleh ya, bila kita ber-Google Meet ya dengan para pelajar dalam keadaan bersedialah. Ini kita mintalah supaya pelajar bukan dalam baju tidur lah ya, kalau boleh macam di sekolah jugalah ya. Jadi dia dalam keadaan dah mandi ya, dah bersedia dengan buku nota ya, kalau boleh macam dia berada di sekolah juga dalam keadaan yang bersedia. Kemudian kita minta jugalah ya, kalau PDPR ya, secara Google Meet tu biar dia buka kamera lah kalau boleh. Jadi kita dalam keadaan macam kita bersemuka, maknanya bila cikgu bertanya, pelajar menjawab. Jadi kadang-kadang pengalaman ya, saya bila ber-Google Meet kadang-kadang macam syok sendirilah ya, bila tanya tak ada jawapan ya, sunyi je ya, tak tahu pelajar pergi makan ke ya, dia buka saja, dia pergi main phone ke, kita pun tak tahu ya. Kalau boleh kita nak tengoklah mukanya, dia menghadap cikgu menghadap bahan dan murid ya, bila ditanya ada jawapan ya, tak nak kalau kita tanya sunyi je. Okey, jadi sebenarnya saya cuba slide saya ni saya cuba share. Jadi mungkin ada masalah internet ke apa ke, tapi saya akan teruskan jugalah. Siap. Ya. Ada anak di sebelah. Okey, saya teruskan juga dengan pakaian ya. Puan Nazir. Ya. Slide saya sharekan ke? Okey, sekejap ya. Hantar melalui Telegram. Okey, sekejap. Ya. Sekejap ya, saya share kepada Puan Ketua. Saya masukkan dalam tele ya Puan. Ya, dalam Telegram. Okey, tak apa, saya teruskan jugalah ya. Jadi untuk pakaian kita ada 2 jenis lah ya, pakaian, iaitu satu untuk pelajar yang bukan Islami iaitu pinafore ya, warna biru dan putih tu. Untuk pelajar Islam kebanyakan pakai baju kurung, tapi tak ada masalah lah ya kalau pelajar India ataupun Cina nak memakai pakaian baju kurung ya, sebab baju kurung ni kebanyakannya sangat selesa lah ya. Kalau musim hujan basuh dia cepat kering lah ya. Dia selesa sebab waktu persekolahan tu sehingga petang di sini, jadi tak ada masalah ya. Sesiapa pun boleh pakai baju kurung ya. Cuma kalau pelajar Muslim perempuan tu janganlah pakai pinafore pula ya. Terbalik pula, tak maulah ya. Sebab kalau yang Islam tu dia ada pengajian agama Islam, kena bertudung lah ya, baju kurung dan bertudung. Okey, kemudian kasut, biasalah ya sekarang kita pakai kasut hitam ya. Kita dah tak pakai kasut putih dah ya, kita pakai kasut hitam berstokin hitam ya, dan stokin tu kena di atas buku lali ya, tak mau pendek di dalam kasut ya. Sebab ada setengahnya trend ya, yang sangat pendek itu bukan stokin sekolah lah. Okey. Tentang pakaian sukan,
Pakaian sukan ada dijual di koperasi sekolah ya, dan pada hari Rabu biasanya kita pakai pakaian unit-unit beruniform. Untuk tingkatan 1 kita belum lagi menentukan unit-unit beruniform masing-masing, tapi biasanya kalau dia adalah PBSM di sekolah rendah dia akan teruslah, ataupun dia dah ada pangkat ya, biasanya terus. Tapi di sekolah ni ada macam pengakap tak adalah di sekolah ni. Jadi yang itu kita akan bincang kemudian lah. Okay, tak sampai ya. Okey, saya terus juga. Okey, untuk pakaian sekolah, pada slide saya ni sebenarnya ada contoh-contoh ya. Tapi nampaknya tak sampai lagi ya Puan Pengetua. Tak apa, saya terus juga. Dia pusing-pusing lah. Belum lagi. Tak apa. Mungkin line saya tak berapa okey. Saya terus saja. Okey, kemudian tentang baju T sekolah berlengan panjang warna biru ya, track bottom sekolah dan tudung sekolah juga berwarna biru. Ini untuk mata pelajaran pendidikan jasmani. Okey, jadi apa yang saya bentangkan sekarang ni sebenarnya ada dalam dalam peraturan am ya, yang akan dihantar ke grup-grup kelas masing-masing. Jadi kalau termis pun daripada PowerPoint saya, semua yang saya tunjuk atas PowerPoint adalah benda yang sama yang akan dikirimkan kepada grup-grup kelas. Okey, tadi sambung balik ya, murid-murid perlu memakai baju T lengan panjang warna rumah sukan. Ya, warna rumah sukan, track bottom sekolah dan tudung hitam tanpa corak dan kerawang. Jadi kita tak benarkan sebarang aksesori ataupun dengan kata lain di sekolah kita tak mahu ada yang melaram lah ya, berfashion-fashion ya, sebab kita semua sama saja di sekolah ya, murid-murid tidak ada kerawang atau corak-corak ya, tudung hitam kosong sahaja yang dibenarkan ya semasa latihan sukan pada sebelah petang ya. Dan dikatakanlah baru-baru ini dibenarkan aktiviti sukan di kawasan sekolah lah ya, di kawasan sekolah. Jadi setakat PJ tak ada masalah dah sekarang ni ya. Jadi pemakaian tudung hitam tidak boleh digayakan, ini untuk pelajar-pelajar muslim lah. Warna kasut sukan pula yang dibenarkan hanya biru, hitam, kelabu dan putih sahaja. Yang merah, yang stripe itu aksesori ataupun sebarang pertandingan ya, nanti dia akan banding-bandingkan ya dengan kawan-kawan, itu tidak dibenarkan lah ya. Okey. Jadi seterusnya tentang pakaian unit beruniform, pelajar memakai tadi pada hari Rabu ya. Sebab apa? Hari Rabu di mana-mana sekolah pun merupakan hari yang kita peruntukkan untuk co-curriculum lah ya. Ini tertakluk kepada pindaan. Digalakkan ya hand sanitizer ya dibawa ya. Sebenarnya kita sediakan hand sanitizer. Jadi pelajar sebab dipegang macam-macam kan. Dipegang itu, dipegang ini, jadi adalah lebih selamatlah kalau dia ada bawa sendiri ya. Maknanya dia kerap menyah jangkitan ya. Kemudian tentang pelitup muka, kita masih lagi wajibkan masuk saja kawasan sekolah, semua orang kena pakai ya pelitup muka. Okey, pemakaian cermin mata. Sekarang kalau tengok ya, ada cermin mata yang Korea tu, yang besar, yang berbentuk-bentuk, itu tidak dibenarkan. Yang fancy tu ya, kita hanya benarkan pemakaian cermin mata atas nasihat doktor. Maknanya dia perlulah ya kerana mengalami rabun ya, rabun jauh lah biasanya ya. Bingkai, ini bingkai ya. Bingkai tidak terlalu besar, sebab yang besar-besar yang berbentuk-bentuk tu adalah bingkai Korea tu ya. Terlalu kecil pun ada ya, tapi sekarang banyak trend yang besar tu lah ya. Dan tidak berwarna ya, tidak berwarna fancy-fancy tak maulah. Okey, hanya bingkai cermin mata berwarna hitam, krom dan emas sahaja, gold ya. Okey. Uish, dia tak sampai ya, sorry. Sekejap. Try sekali lagi. Okay, saya cuba share.
Tak naik ya. Okey, ni ya. Okey. Okey, dah boleh nampak Puan Nazira? Okey. Saya terus pada pakaian tadilah ya. Gambar nak tengokkan gambar. Kalau di sekolah rendah kain warna biru tua kan. Jadi untuk sekolah menengah biru muda ni lah ya. Tanda nama dan lencana di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri. Okey, kalau yang pinafore ni dia labuh lah ya. Tak boleh singkat labuh melebihi paras lutut. Ini adalah rupa kasut lah ya, sama ada jenis kain nylon ya ataupun polyester. Okey, gambar yang kita tengok sini ya, dapati pelajar India, pelajar Cina pun memakai sebab dia selesa kan. Okey, kalau tengok rambut, rambut mestilah kemas ya. Rambut diikat dengan kemas, tidak boleh diwarnakan. Rambut yang warna asli lah, kebanyakannya adalah hitam lah ya. Kebanyakan warna hitam. Ini ponytail ya. Okey, cermin mata tadi ni rupa cermin mata Korea ni lah. Kalau tengok ni rambut perang ya. Rambut perang, jadi mewarna rambut kita tidak benarkan lah ya. Kalau tengok cermin mata ini bukan cermin mata yang budak sekolah punya lah ya. Sangat besar dan bentuk fancy lah. Inilah contoh cermin mata yang fancy tadi. Okey, rambut ya. Rambut kalau yang tidak bertudung tu tidak boleh terlalu pendek. Kalau tengok gambar sebelah kiri ni, rambutnya seperti lelaki ya. Terlalu pendek. Ini pun jenis fashion jugalah. Jadi berfashion lah ni. Yang ini kita tak benarkan lah. Kalau tengok sideburn dia tu macam lelaki kan. Kalau perempuan dia panjang. Ya, yang ni kita tidak benarkan. Di sebelah kanan ni diwarnakan. Ya, warna apa ni? Warna setengah orang panggil apa? Bulu jagung. Okey, yang ni bukan rambut orang Malaysia lah ya. Okey, macam mana rupa rambut tu? Macam yang kita tengok tadilah ya, sampel daripada pelajar iaitu bertocang lah ya, diikat dengan kemas. Ya, rambut tidak boleh menutup mata, pipi ataupun bahagian hadapan kepala. Bayangkan dia nak menulis, rambut tutup. Tutup mata dia, tutup hidung dia. Ya, dia menyusahkan pelajar itu sendirilah ya. Okey, rambut diikat kemas menggunakan ribbon ataupun sepit rambut lah ya. Sepit rambut pun kita hadkan lah ya, tidak boleh yang fancy ya. Rambut seperti ekor kuda ni lah, ponytail tadi. Kemudian rambut yang panjang didandan ya, didandan. Dilarang rambut pendek menyerupai lelaki seperti yang contoh yang kita tunjukkan tadi. Okey, seterusnya jam. Jam ni pun masalah jugalah ya, macam-macam jam ya. Jadi kita tidak benarkanlah pemakaian smartwatch. Ya, kadang-kadang daripada jam ni dia boleh rakam macam-macam jugalah ya. Kalau phone pun kita tak benarkan sebab takut pelajar merakam ya dan menghantar ya apa yang berlaku dalam sekolah lah ya, kadang-kadang tidak sesuai ya. Smartwatch tidak dibenarkan. Alat-alat solek, gelang, cincin, subang ya, ini tidak dibenarkan sebab kalau hilang kita tidak mahu bertanggungjawab sebab kita dah tidak benarkan.
Tidak boleh perkara lain ya, contohnya pelajar mencukur kening. Ini pun trend jugalah ya. Sebab kadang-kadang cuti sekolah ada kenduri kahwin ya. Memakai inai. Jadi ini merupakan perhiasan-perhiasan ya. Jadi kadang-kadang datang ke sekolah dia boleh mengganggu konsentrasi pelajar lain, duk belik lah kuku kawan dia ya. Dalam masa yang sama mewarna kuku ya, pakai teks pun tak boleh ya. Okey, memakai pakaian tidak sopan, menjolok mata, mengikut susuk badan ya, kena longgarlah sesuai kita nak memakai pakaian daripada pagi sampai petang ya. Okey, memakai jeans juga tidak dibenarkan ataupun memakai seluar pendek di rumah boleh pakai, di sekolah yang tak boleh pakai. Okey, dan seterusnya tidak dibenarkan. Ini penting ya. Sebab saya pindah ke sekolah ini, perkara pertama ialah mengemas almari. Dan di dalam almari tu saya tengok banyak phone yang tak tahu zaman bila punya phone lah. Ada yang kita tak pakai dah lah sekarang ni ya. Maknanya tak claim. Ya, dia bawa phone kemudian dirampaskan, dia tak claim ya. Jadi maknanya ada murid yang membawa telefon bimbit. Semua tak bawa, jadi saya rasa tak perlulah ya murid-murid bawa ya. Okey, ataupun alat-alat permainan elektronik ya. Game-game apa ke tak perlu ya, ataupun komik dan majalah juga kita tidak benarkan. Liquid paper ya dalam bentuk tube ataupun pen fluorescent juga tidak dibenarkan. Jadi untuk maklumat yang lebih terperinci, sebenarnya murid-murid boleh merujuk kepada buku peraturan sekolah. Sebelum saya berakhir ya ucapan saya ni, saya nak fokus pada satu bahagian yang HEM terlibat secara langsung, iaitu untuk kes-kes positif COVID-19 ya. Jadi kita memang ada, sebab kita berada di bandar ya, memang ada ya kes-kes positif ya COVID-19 di kalangan para pelajar, antaranya mungkin daripada jangkitan di rumah lah. Jadi apa yang perlu dibuat ialah pelajar itu kena lakukan ujian RTK kendiri di rumah ya, beli kit daripada farmasi dan buat sendirilah saliva test tu. Okey, jika positif update status dalam MySejahtera. Okey, kemudian laporkan kepada guru kelas apakah keputusan ujian tu. Okey. Kemudian hantar HSO. Apa dia HSO? Ni yang sebelah kanan ni, yang saya letakkan di sebelah kanan, Home Surveillance Order daripada MySejahtera. Sekarang ni PKD pun dia suruh update MySejahtera ya. Jadi ini adalah contoh HSO yang saya terima dan saya gunakan ya. Untuk membuat laporan ke 3 tempat ni ya. Yang pertama APDM, saya kena klik ya, ada bahagian untuk guru, untuk AKP, untuk murid ya. Jadi benda yang sama juga kepada guru, kepada staf-staf ya, dan kepada murid. Kepada PPD pun saya kena laporkan dan juga kepada KKM. Okey, ini penting ya, sebab apa untuk sebulan lebih ya saya di sekolah ini ada yang tidak melapor, tahu-tahu dah nak habis dah dia punya tempoh kuarantin. Kalau perasan di bahagian bawah HSO tu dia ada tempoh kuarantin. Date of home surveillance order daripada berapa ke berapa inilah yang saya kena klik ya, saya kena klik untuk tempoh kuarantin dalam APDM. Ya, selain daripada data-data yang lain. Sekiranya kontak rapat ya, sekiranya kontak rapat, tolong maklumkan dan ada surat lah ya, sebab sekarang ni dia ada syarat-syaratkan melalui satu Mac PAS, lebih 18 tahun, telah suntik ya, kalau dia terdedah ya, kepada dia sihat ya, cuma mungkin ada keluarga yang positif, dia masih boleh lagi ke sekolah. Tapi sekiranya ibu bapa rasa tak selamat kalau dia pergi, takut menyebarkan wabak, tolong maklumkan dan tulislah sikit ya surat rasmi lah ya, supaya kita ada
kita ada bukti ya mengapa dia tidak hadir. Okey. Sebab bukan apa ya. Kadang-kadang ada juga yang mengambil kesempatan ya dengan kelonggaran yang sedia ada ya. Jadi ini terpaksa kita terus teranglah. Okey, berkongsi sikitlah ya tentang analisis SWOT ya. Kekuatan sekolah ini ialah guru-guru berpengalaman dan komitmen sangat tinggi ya. Kadang-kadang tak sempat buat kelas, ada hal ya waktu siang ya, mungkin ada appointment di hospital dia buat malam. Jadi harap-harap ibu bapa bolehlah ya, tak ada masalah lah kalau tak buat di siang, mungkin di malam lah. Sebab apa kadang-kadang macam kita ya sekarang ni ada guru yang terlibat dengan penandaan kertas SPM ya pada waktu siang ya. Jadi mungkin dia akan berikan kerja ke. Jadi maknanya kelas masih tidak ditinggalkan. Itulah komitmen yang kita katakan komitmen tinggi. Kita tak mau miss kelas tu ya. Okey, kaunselor yang committed dengan tugas ya, sentiasa membantu murid yang mempunyai pelbagai potensi diri dan sahsiah yang baik. Memang kebanyakan murid ada potensi yang sangat baik, tapi ada juga yang perlu dibantu lah ya. Ini adalah kenyataannya. Peratus kehadiran melebihi 95% 3 tahun berturut-turut. Syabas ya, sebab apa saya datang ke sekolah ini, di sekolah lama nak capai, kadang-kadang nak capai 90 pun susah. Ya, bila hujan je datang sebab kebanyakan murid naik motor. Ya, sekolah sebelum ini di bahagian luar bandar sikitlah ya. Jadi bila hujan dia tak boleh datang lah sebab naik motor basah ya. Jadi di sekolah ini saya rasa ibu bapa yang kebanyakannya menghantar anak-anak ya. Jadi tak ada masalah walaupun hari, kalau di Taiping ni boleh kata hampir setiap hari hujan ya, petang hujan ya. Okey, kemudian saya teruslah ya kepada slide yang seterusnya. Ini yang saya sangat bersyukur ya. Saya dah berjumpa dengan YDP ya, beliau sangat suportif lah ya, sokongan padu daripada PIBG. Ya, kemudian ada lagi hubungan yang baik dengan pegawai perhubungan sekolah, ibu bapa dan penjaga sangat prihatin. Jadi terima kasih ya kepada semua ibu bapa yang menyertai libat urus ya, walaupun waktu yang ini dikatakan waktu rehat lah. Tapi kita ada juga ancaman ya. Ini adalah yang realitinya. Sekolah ini terletak di pusat bandar Bamperan dengan pusat membeli belah ya. Jadi adalah biasalah ya, remaja dia adalah dia punya kes-kes yang agak ringan, bukan tak ada kes langsung, bukan semua baik-baiklah ya. Baik sebab dia remaja, dia baru mencari identiti dan ada jugalah kes-kes yang ringan ya. Dan kesesakan ini tidak boleh dinafikan lah. Ya, sebab ada pokok-pokok besar di tepi-tepi jalan ya, suntuk sikitlah ya untuk parking ya kereta banyak-banyak pada waktu ini. Okey, jadi ini adalah key result area, kehadiran murid tadi ya agak tinggi. Untuk kes berat tiada ya, TOV-nya tiada dan kita mengharapkan tiada jugalah ETR. Ya, salah laku ringan ada sedikit tadilah ya, kes-kes boyfriend macam itulah ya. Tapi bukanlah masalah yang berat lah, ringan saja ya, dan kita harapkan berkuranglah telefon bimbit tadi ya, kes-kes yang ringan. Jadi pelibatan PIBK 60%, kita mengharapkan peningkatan 80%. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nazira yang memberi maklumat yang begitu jelas dan padu tentang peraturan yang perlu dipatuhi oleh anak-anak murid TMGS lah. Untuk seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, informasi seterusnya adalah tentang co-curriculum yang akan disampaikan oleh penolong kanan co-curriculum iaitu Puan Nur Kamaliah binti Yusuf. Majlis mempersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada Puan Pengetua, Yang Dipertua, PIBG, PK, GK, guru-guru dan ibu bapa yang di tingkatan 1. Syabas dan tahniah kerana anak-anak tuan dan puan dapat masuk ke sekolah menengah perempuan Teacher Methodist Taiping. Okey, saya terus paparkan saya punya slide dulu. Ya, nampak ya? Nampak tuan-puan? Nampak Puan Kamalia. Terima kasih. Okey, saya Puan Nur Kamalia binti Yusof, penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Perempuan Teacher Methodist Taiping. Okey, pertama saya nak paparkan di sini berkaitan dengan surat siaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum secara bersemuka. Okey. Pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum di dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah. Okey, jadi dengan hadirnya surat ini bermaksud aktiviti co-curriculum di sekolah secara bersemuka akan dijalankan di kawasan sekolah dan ini melibatkan guru serta murid sekolah berkenaan. Okey, jadi pelaksanaan ini akan dijalankan bermula pada 21 hari bulan Mac 2022 tetapi dengan ketatnya terpaksalah kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Okey. Okey, seterusnya di dalam co-curriculum ini setiap murid perlu melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Pertama, mereka mesti mengikuti unit badan uniform. Yang kedua, kelab dan persatuan, kelab permainan dan rumah sukan. Okey, di sekolah ini terdapat 8 unit uniform iaitu Puteri Islam, Pandu Puteri Remaja, Kadet Remaja Sekolah, Kadet Polis, Kadet Bomber dan Penyelamat, Bulan Sabit Merah Malaysia, Kadet Sekolah Pertahanan Awam ataupun KASPA dan Taekwondo. Ini adalah pada unit uniform. Okey, sementara dalam persatuan ataupun kelab, KTMGS menawarkan 21 persatuan dan kelab. Ya, kalau tuan-puan lihat di sini Persatuan Bahasa Melayu, Persatuan Bahasa Inggeris, Persatuan Sejarah, Geografi, Kelab Doktor Muda, Persatuan Alam Sekitar, sehinggalah kepada Persatuan Koperasi, Persatuan Catering, Kelab Buletin dan Majalah dan Kelab Pencegahan Jenayah. Jadi anak tuan-puan boleh memilih mana-mana persatuan mengikut minat anak-anak tuan untuk memasuki mana-mana persatuan yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Okey, sementara kelab permainan pula ada 7 kelab permainan yang ditawarkan di sekolah ini iaitu kelab bola jaring, kelab bola tampar, kelab bola baling, olahraga, permainan dalam dan tradisional, badminton dan hoki. Okey, berkaitan dengan kelab permainan ini adalah berdasarkan kepada anak-anak tuan dan puan ikut kemahiran yang mereka miliki, ikut minat yang mereka ada terhadap kelab permainan ini. Okey, sementara itu juga anak tuan dan puan juga akan diberi rumah sukan.
Ya, terdapat 6 rumah sukan di sekolah ini, iaitu Treacher, rumah merah, Kier, rumah biru, Tauben, rumah ungu, Holly, rumah hijau, Craven, rumah kuning, dan Olsen, rumah jingga. Jadi tuan-puan jangan risau, misalnya lah anak tuan dan puan ada di sekolah ini, kakak dia ada di sekolah ini, misalnya kakaknya dalam rumah Treacher, dan tak secara langsung adiknya juga akan dimasukkan dalam rumah Treacher. Ini adalah menyenangkan pihak tuan dan puan dari segi pengangkutan balik anak-anak. Ya, okey. Okey, tuan-puan, sebenarnya setiap pelajar yang berada di sekolah menengah ya ataupun sekolah rendah, okey, mereka mesti ya mengikuti ataupun menyertai mana-mana satu unit uniform kelab ataupun persatuan, kelab permainan ataupun rumah sukan. Ini adalah diwajibkan. Okey, tuan-puan perlu sedar bahawa ya murid-murid perlu mengikuti kurikulum di dalam bilik darjah. Namun demikian pengalaman yang sebenarnya tidak dapat diperoleh di bilik darjah, pengalaman itu akan diperolehi di luar bilik darjah. Jadi bila anak-anak mengikuti kurikulum ini, anak-anak tuan-puan akan dapat pengalaman, ya, pengalaman dan juga didedahkan dengan kemahiran, ya, dan juga didedahkan juga dengan ciri-ciri kepimpinan. Okey, tak secara langsung dia akan menyediakan pelbagai pengetahuan, pengembangan mental, minat, ya, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Maksudnya bila anak-anak tuan-puan didedahkan dengan semua ini, ya, mengalami pengalaman ini, pastinya anak-anak akan lebih berkeyakinan, ya, untuk berhadapan dengan orang ramai, ya, di luar juga. Okey, seterusnya inilah waktu perjumpaan waktu unit uniform, iaitu pada hari Rabu. Okey, unit uniform akan bermula pada pukul 1.10 hingga 2.40 petang. Kemudian rehat diikuti pada hari yang sama persatuan ataupun kelab, iaitu 3.10 hingga 4.30 petang. Dan minggu berikutnya unit uniform juga, tetapi dia akan bertukar pula dengan kelab permainan. Maksudnya pada hari Rabu, ibu bapa kena bersedialah, ya, anak-anak akan pulang akan lewat sikit dan harap ibu bapa boleh menyediakan pengangkutan, ya, untuk anak-anak pulang. Okay, sementara pada hari Khamis, latihan rumah sukan bermula pada 3.10 hingga 4.30 petang, tetapi ini hanyalah 4 kali sahaja dalam setahun. Berkaitan dengan unit uniform, persatuan, kelab dan permainan, perjumpaannya dalam setahun ditetapkan sebanyak 12 kali. Ya, okey. Okey, seterusnya saya nak dedahkan satu lagi komponen yang ibu bapa perlu tahu, iaitu PAJSK, iaitu pentafsiran aktiviti jasmani, sukan dan co-kurikulum. Okey, bila kita bercakap tentang PAJSK ini, ya, sebenarnya PAJSK ini diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyediakan satu platform pentafsiran aktiviti co-kurikulum bagi semua murid yang berada di sekolah rendah dan sekolah menengah. Okey, dan pentafsiran ini, ya, tuan dan puan, memainkan peranan yang penting, ya. Sebab apa saya kata memainkan peranan penting? Sebab apa? Selain daripada kurikulum, ya, di mana ibu bapa mengharapkan anak-anak akan mendapat grade A, ya, paling terbaik grade A, dan begitu juga tuan-puan mesti merasakan bahawa PAJSK ini juga memainkan peranan yang penting, sama pentingnya dengan akademik. Dan tuan dan puan mesti memastikan bahawa anak-anak mendapat grade A
ya bagi pentafsiran ini, PAJSK ini. Okey, dalam pentafsiran ini ada 3 komponen, segak, co-curriculum ini adalah merujuk kepada kelab dan persatuan, unit beruniform dan sukan ataupun permainan. Dan yang ketiga adalah extra curriculum. Okey, bagi PAJSK, penilaian dia, pentafsiran dia adalah berdasarkan kepada aspek berikut. Pertama, kehadiran. Yang kedua, jawatan yang disandang. Sebab itulah tuan-puan tengok bila saya senaraikan unit persatuan semua itu banyak sangat, 21 semuanya. Sebab apa? Kami nak memastikan bahawa anak-anak tuan-puan ada jawatannya bagi setiap persatuan ataupun kelab yang mereka masuki. Sebab ini adalah satu-satu markah yang dinilai juga dalam PAJSK, iaitu kehadiran, jawatan disandang, penglibatan dan peringkat sama ada bermula dengan peringkat daerah, ya, negeri, kebangsaan ataupun antarabangsa. Okey, dan pencapaian mereka sama ada mereka dapat emas, perak ataupun gangsa, dan komitmen mereka dan khidmat sumbangan mereka pada peringkat sekolah. Okey, walaupun begini walaupun pada tahun 2021 PKP semua, tetapi pertandingan-pertandingan secara online tetap dijalankan dan murid-murid daripada sekolah TMGS memasuki pertandingan-pertandingan ini, dan ada sampai student kita TMGS yang sampai peringkat emas di antara bangsa. Emas dalam acara taekwondo dan tempat 10 terbaik dalam catur. Ya, maksudnya di sini adalah bukan pertandingan bersemuka sahaja, pertandingan online juga boleh pelajar masuki untuk mengumpulkan mata mereka dalam penilaian PAJSK. Jadi saya harap ibu bapa memberi sokongan kepada anak-anak untuk memastikan anak-anak tuan dan puan mendapat grade yang baik dalam PAJSK, bukan tingkatan 5 sahaja, perlu ditumpukan daripada tingkatan 1, 2, 3, 4 dan 5 sebab di akhirnya nanti kumulatif akan dibuat. Okey, markah akan dikira berdasarkan grade point average. Grade point average ni maknanya daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5, dan 10% markah co-curriculum ini akan diambil kira ketika anak-anak memasuki pusat pengajian tinggi. 10%. Okay, misalnya kalau saya bagi contoh lah, misalnya ada seorang pelajar, mungkin nama dia Ali, dia mendapat keputusan dia 8A misalnya, dan dia memohon masuk kepada medik dan markah PAJSK dia adalah 8.5%. Sementara ada seorang lagi murid mungkin nama dia Salmah, dia dapat 8A juga, dia memohon pengajian medik juga, tetapi PAJSK dia hanya dapat 4.5% sahaja. Okay. Jika tempat itu tinggal satu sahaja. Okey, agaknya manakah pelajar yang akan diterima masuk? Tuan-puan, mana pelajar yang akan diterima masuk? Mestikah Ali ataupun Salma? Kalau kita lihat di sini pastinya Ali, sebab walaupun dia dapat markah yang sama 8A bagi keputusan akademik dia, tetapi 8.5% berbanding dengan pelajar tadi, pelajar inilah yang akan diterima. Itulah saya nak menunjukkan pentingnya PAJSK ini. Okey, seterusnya, okey, ibu bapa dan penjaga bertanggungjawab untuk menghantar dan mengambil anak-anak di bawah jagaan masing-masing setiap kali perjumpaan koko diadakan mengikut masa yang ditetapkan. Jika masa itu pulang adalah 4:30 petang, jadi ibu bapa perlu peka dengan waktu itu dan ambil anak-anak tuan dan puan tepat pada pukul 4:30 petang. Okey.
uh, uh, jika anak-anak tuan dan puan ni memasuki pertandingan aktiviti yang bukan anjuran KPM, JPN secara talian dan telah pun mendapat pengiktirafan KPM di peringkat daerah, negeri, kebangsaan, silalah maklumkan kepada PK Koko supaya kami akan mengambil catatan untuk pemberian markah PAJ SK. Okey, itu saja penerangan saya berkaitan dengan unit co-curriculum dan saya harap ibu bapa dapat beri kerjasama yang sepenuhnya kepada anak-anak untuk terlibat dalam aktiviti co-curriculum itu. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Kamalia atas informasi tentang pentingnya penglibatan murid dalam aktiviti co-curriculum. Okay, tuan-tuan dan puan-puan warga maya, khususnya ibu bapa dan penjaga, jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang persoalan dan kemusykilan, ya saya puan. Saya mohon laluan sekejap. Sedikit mungkin ada yang tertinggal oleh Penyuluh Kanan Koko tadi tentang masa untuk aktiviti co-curriculum ini. Kita belum lagi, itu adalah masa yang kita beri cadangan ya. Jadi sebarang permakluman permulaan bila nak mula co-curriculum dan sebagainya, kita akan maklum dengan bersurat. Barulah murid akan mula hadir untuk co-curriculum nanti. Jadi itu adalah pemakluman awal. Jadi sebarang jika aktiviti co-curriculum akan dimulakan, kita akan maklumkan melalui surat lah. Jadi setakat ini kita tak pasti lagi bila akan dimulakan. Kita akan tunggulah arahan seterusnya. Okey, sekian, terima kasih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan warga maya sekalian, khususnya ibu bapa dan juga penjaga, jika ada sebarang kemusykilan, sebarang persoalan ya tentang apa yang telah disampaikan oleh barisan pentadbir pada malam ini, okay, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memohon pencerahan dan kemukakanlah soalan dalam sesi soal jawab bermula sekarang. Okey, dipersilakan. Mana-mana ibu bapa yang ada kemusykilan dipersilakan. Dipersilakan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada. Okay, tak ada lah kot. Okey, tak apa. Mungkin perlukan buka apa? Kita perlu bergambar ni. Okey, jika tiada, sebelum majlis kita berakhir ya, saya nak buat ucapan dululah. Kemudian kita berakhir dengan sesi bergambar. Okey, kemudian barulah kita bersurai. Okey, sepihak sekolah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa dan penjaga yang telah meluangkan masa dari awal hinggalah majlis ini berakhir. Terima kasih juga kepada warga guru yang terlibat secara langsung dalam menjayakan majlis ini. Pihak sekolah juga mahu mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Adalah diharapkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian mendapat info dan pencerahan yang jelas tentang semua input yang telah disampaikan oleh barisan pentadbir sebentar tadi. Ya, jadi sebelum majlis ini berakhir, mohon tuan-tuan dan puan-puan dapatlah membuka kamera untuk kita membuat sesi bergambar lah. Okey, dalam 1 minit saja tuan-tuan mohon. Okey.
Okey, saya rasa kita pun sudah membuat sesi bergambar. Okey, Puan, ada apa-apa lagi Puan? Okey, saya rasa itu sahaja. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasihlah atas kehadiran semua ibu bapa malam ini. Dan jika ada apa-apa sebarang persoalan, boleh bertanya teruslah, boleh hadir ke sekolah sebenarnya ya untuk sebarang pertanyaan ya. Dan mungkin ada yang tak berapa clear lagi, utamanya untuk ibu bapa yang murid tingkatan 1. Ya. Saya sebut saja, saya mohon maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan dari segi pembentangan kami tadi. Ya. So back to you, Tengku Baidura. Okey, baiklah. Okey, saya majlis bersurai dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan serta kekhilafan saya sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Okey, kita boleh bersurai. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu.